Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kesemuanya. Baiklah, di bawah tema cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia, kumpulan kami akan menerangkan mengenai kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara dan ketamadunan di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, kelangsungan kelestarian etika dan peradaban di Malaysia tertakluk kepada pembinaan negara bangsa yang tersimpul dalam membina bangsa Malaysia dengan perlembagaan persekutuan sebagai asasnya, serta tadbir urus dan pembangunan negara dengan adil dan terangkum untuk mengurang defisit sosial. Maka dengan itu, terdapat beberapa perancangan masa depan dalam aspek yang pertama iaitu wawasan kemakmuran bersama, Rancangan Malaysia ke-12 dan pembangunan lestari. Aspek kedua ialah kesepaduan nasional dan perpaduan negara, dan aspek terakhir ialah perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. 2020 hingga 2030. Wawasan ini adalah untuk mengambil kira ketidakseimbangan sosioekonomi di negara berdasar keperluan dan juga dalam kalangan Melayu dan Bumi Putera yang tinggal di luar bandar, Semenanjung Sabah dan Sarawak. Pendekatan pembangunan ekonomi model Brazil, Rusia, India dan China yang menguntung pemilik ekuiti korporat asing dan golongan T20 Malaysia masih diteruskan tetapi diimbangi dengan kesedaran golongan B40 yang tidak bersuara dan kuasa sering dipinggirkan kepada peluang dan akses kepada sumber material negara. Seterusnya ialah pengumpulan Rancangan Malaysia ke-12. Pengumpulan ini perlu mengutamakan pembangunan dengan pengagihan demi memastikan rakyat diutamakan hingga kualiti hidup yang meningkatkan akan membina budaya moden dan disulami dengan nilai norma sejagat sebagai proses membina bangsa Malaysia. Baiklah, yang terakhir iaitu pembangunan lestari. Kelestarian etika dan peradaban Malaysia yang berpaksikan nilai yang mengutamakan kesepaduan nasional dan perpaduan dalam negara pasti akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan damai, dan kelangsungan pembangunan pasti akan berlaku. Mereka akan berkongsi nilai bersama keadilan, keterangkuman, keadilan, tolak ansur, bertanggungjawab dan prihatin dengan keperluan kebajikan sesama mereka akan terjamin. Sekian saja daripada saya. Silakan pembentang seterusnya. Seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang mempunyai berbagai etnik, agama dan budaya. Bukan hanya orang Melayu, Cina dan India, malah ada juga orang Murut, Kadazan Dusun, Budayu dan lain-lainnya lagi. Meskipun begitu, perpaduan dalam kalangan masyarakat tetap erat dan kuat. Jika negara menekankan perpaduan negara, maka negara juga akan mendapatkan kesepaduan nasional yang diperlukan dalam negara. Antara perkara penting yang perlu dititikberatkan adalah hubungan pentadbir dengan rakyat. Hal ini kerana perkara ini sering diambil ringan sehingga menyebabkan berlakunya sikap mitigasi dan tidak sama rata dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, pihak pentadbir haruslah bersikap sama rata antara penduduk yang berpendapatan tinggi dengan yang sebaliknya bagi mengelakkan berlakunya ketidakadilan. Selain itu, kesepaduan negara juga dapat dilihat melalui integrasi antara negeri-negeri yang ada dalam persekutuan bagi membentuk satu pasukan yang sentiasa mementingkan keamanan, keharmonian dan kesejahteraan negara. Seterusnya, perkara yang dapat menjamin perpaduan negara adalah melalui rukun negara. Hal ini kerana rukun negara merupakan kunci utama bagi pemerintah negara dan rakyat Malaysia dalam menjaga kestabilan negara. Dengan mengikuti apa yang sudah ditulis dalam rukun negara, ia mampu membantras segala kekacauan dan kerosakan yang dilakukan oleh mereka yang tidak ada rasa tanggungjawab pada negara. Oleh itu, Yang di-Pertuan Agong Negara sering mengingatkan kepada pemerintah negara dan rakyat agar terus berpandukan rukun negara kerana ianya sangat penting untuk rakyat dan juga negara. Kemerdekaan Malaysia yang telah lama didapati tetapi sering menjadi masalah adalah konflik perkauman yang menjadi punca utama Malaysia berdepan dengan kehancuran hubungan antara kaum. Isu perkauman yang berlaku bukan perkara baharu yang dikawal tetapi sering menjadi perbalahan yang tiada penamatnya.
Oleh sebab itu, konsep kesepaduan nasional perlu dijelaskan dengan baik bagi memudahkan kaum yang ada di Malaysia ini untuk memahami konsep sebenar dan cuba sedikit demi sedikit untuk memahami dalam masa yang sama memperbaiki di mana kesilapan yang sering berlaku. Konflik kesepaduan nasional hendaklah diselesaikan kerana jika konflik ini berterusan akan memberikan kesan yang panjang pada negara dan rakyat. Negara akan menghadapi peperangan antara penduduk dalam negara, malah pergelitan rakyat antara satu sama lain. Konflik kesepaduan nasional dan perpaduan negara yang paling ketara adalah apabila ada di antara kaum yang tidak ingin menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi dalam acara formal atau tidak formal. Kadang ini menjadi salah faham antara kaum yang ada kerana ada antara mereka yang lebih berkomunikasi menggunakan bahasa mereka sendiri. Mereka juga tidak memahami bahasa bangsa lain selain bahasa kebangsaan yang digunakan untuk memudahkan komunikasi antara satu sama lain. Konflik kesepaduan nasional dan perpaduan negara yang paling ketara adalah apabila di antara kaum yang tidak ingin menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi dalam acara formal atau tidak formal. Terkadang ini menjadi salah faham antara kaum yang ada kerana ada antara mereka yang lebih suka berkomunikasi menggunakan bahasa mereka sendiri dan tidak semua orang mengerti bahasa bangsa lain selain bahasa kebangsaan yang digunakan untuk memudahkan komunikasi antara satu sama lain. Kesepaduan nasional dan perpaduan negara perlulah dipertahankan dan terus dititik beratkan dalam menjadikan negara terus aman dan selamat dari berbagai isu yang wujud. Akhir sekali, saya akan mengkongsikan tentang perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Pertama sekali, sikap hormat menghormati sesama kaum. Sikap hormat menghormati sesama kaum perlu ada di dalam diri setiap masyarakat bagi menjamin kelestarian hidup negara dan rakyat. Sebagai sebuah negara yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi, umumnya negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai etnik dan budaya serta kaum yang pelbagai. Kaum Melayu, Cina dan India merupakan kaum yang menduduki carta terbesar bagi kaum yang terbanyak yang ada di negara ini. Kepelbagaian kaum ini merupakan salah satu kelebihan yang boleh menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang bersatu padu serta mempunyai semangat perpaduan yang tinggi terutama di dalam jiwa rakyat. Oleh itu, sikap toleransi yang baik amat penting bagi sesama rakyat agar dapat menjamin kesejahteraan dan kebajikan masyarakat. Hormat menghormati antara satu sama lain juga turut memainkan peranan yang penting di dalam peradaban Malaysia. Setiap perkara yang boleh membawa kepada kemusnahan perpaduan seperti sikap perkauman di antara kaum lain perlu dijauhi dan dihindari sebaik yang mungkin bagi mengelakkan perbalahan serta pergaduhan di antara kaum. Rakyat Malaysia perlu hidup sebagai sebuah rumpun yang harmoni dalam kepelbagaian identiti serta kaum bagi menjamin kestabilan negara Malaysia. Hal ini boleh berlaku sekiranya rakyat Malaysia sentiasa hormat menghormati serta sentiasa bertoleransi dengan baik sesama sendiri bagi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu. Yang kedua, kerjasama bagi mewujudkan keharmonian negara. Wujudnya sesebuah negara yang harmoni bukan sahaja bergantung kepada anggota masyarakat, tetapi ia juga bergantung kepada pemimpin sesebuah negara itu sendiri. Pemimpin yang baik dan bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan, ia mampu untuk memimpin negara dan rakyat juga boleh mewujudkan keharmonian sesebuah negara itu. Hal ini juga disebabkan pemimpin juga mempunyai peranan yang penting dan besar. Dengan adanya seorang pemimpin yang bertanggungjawab, ia mampu untuk mencipta sesebuah negara yang harmoni. Lebih-lebih lagi apabila seorang pemimpin itu bergabung dan bersatu dengan rakyat untuk mewujudkan sesebuah negara yang berjaya dengan perpaduan yang tinggi serta keharmonian yang lestari berbanding dengan negara lain. Dengan arti kata lain, bagi mendapatkan pemimpin yang bertanggungjawab dalam memimpin negara dengan baik, anggota masyarakat perlulah memilih pemimpin yang tepat kerana masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam memilih pemimpin di dalam negara Malaysia. Bukan sahaja bertanggungjawab tetapi sikap prihatin, amanah, berdedikasi dan lain-lain juga perlu ada di dalam diri seseorang pemimpin.
Oleh itu, masyarakat perlu bekerja sama dalam memilih serta menentukan siapa yang layak untuk dijadikan pemimpin negara. Yang ketiga, integriti melahirkan ketamadunan masyarakat yang tulus dan jujur. Menurut Widang dan Findun 2003, integriti berasal daripada bahasa Latin, yaitu integer yang bermaksud menyeluruh, sempurna dan kesatuan yang teguh. Dalam konteks ini, integriti adalah rasa keutuhan dalaman yang berasal daripada kualiti seperti kejujuran dan kecekalan. Integriti adalah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Di dalam etika, integriti dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang. Integriti mungkin bertentangan dengan kemunafikan, bahwa menilai dengan standar integriti melibatkan konsistensi dalaman sebagai sifat murni dan menyarankan agar pihak-pihak yang memiliki nilai-nilai yang bertentangan dalam diri mereka harus mempertimbangkan perbezaan atau mengubah kepercayaan mereka. Integriti juga menerangkan elemen tingkah laku yang melibatkan urusan yang adil, kejujuran, dan kebolehpercayaan di dalam diri setiap rakyat Indonesia. Integriti adalah sebuah kualiti yang unggul dan telah wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkaitan erat dengan etika. Ia adalah berlandaskan etika dan pencerminan etika adalah dalam tindakan sehari-hari individu tersebut. Yang terakhir ialah semangat patriotisme memupuk perpaduan masyarakat di Indonesia. Merujuk kepada Kamus Dewan tahun 2005, patriot berarti orang yang mencintai dan mempertahankan kedaulatan negara atau pembela negara. Istilah patriotisme dikatakan berasal daripada beberapa bahasa asing seperti bahasa Latin, patriota, dan bahasa Prancis, patriot. Patriotisme ini merupakan sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Semangat patriotisme ini juga berperanan dalam pembentukan bangsa Malaysia dan mengukuhkan ketahanan nasional. Nilai patriotisme merupakan sebahagian daripada nilai mulia yang perlu dijiwai dan diamalkan sebaik mungkin. Semangat patriotisme ini juga dapat memupuk semangat perpaduan masyarakat di Malaysia pada masa kini yang semakin lama semakin menyiram. Sejarah telah membuktikan bahawa perpaduan sangat penting bagi sebuah negara yang pelbagai kaum kerana perpaduan adalah asas kepada keamanan negara. Negara yang aman membolehkan kerajaan melaksanakan pembangunan yang boleh memberikan keuntungan kepada rakyat. Semangat patriotisme ini dapat dipupuk di dalam diri setiap individu di dalam Malaysia serta kaum-kaum yang ada. Hal ini demikian kerana Malaysia kaya dengan masyarakatnya yang berbilang kaum, seperti Melayu, Cina dan India. Bukan di Malaysia sahaja, malahan juga di Borneo seperti Sabah dan Sarawak. Terdapat pelbagai bangsa, bahasa, adat dan agama yang berbeza bagi setiap daerah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.